Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nawaitu ta'lam wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa tilalata alal khair ibtigha wajhilah wa qurbih wa sawabih subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kita dalam kitab Faridatul Faraid. Dan kita masih lagi dalam membicarakan tentang sifat Allah yang kedua. Kita dah lepas dah membicarakan sifat Allah Ta'ala yang pertama. Jadi kita masuk malam ni pada membicarakan tentang sifat yang wajib bagi Allah pada akal kita yang kedua. Baik, kata dia. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata dia, kedua daripada 20 sifat ataupun yang kedua daripada 13 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pakai kaul yang mengatakan 20 sifat, maka yang wajib kita ketahui sifat Allah Ta'ala tu hanya 20 sahaja. Bukanlah makna sifat Allah Ta'ala tu hanya 20. Tapi yang wajib kita ketahui setelah ulama tapis, setelah ulama saring, maka terbitlah 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang wajib atas mukallaf mengetahuinya. Baik, kalau kita pakai 13 sifat pula, maka 13 sifat sahajalah yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuinya pada syarak. Yang tu pun bukanlah maknanya sifat Allah Ta'ala tu hanya 13. Tapi atas kaul ni, ulama tapis, ulama dia saring dengan ilmu-ilmu dia, maka terbitlah 13 sifat yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuinya. Baik, sifat yang kedua ni, malam ni kita masuk sifat yang kedua yang dinamakan sifat qidam
Sifat qidam. Jangan baca qadam. Baris qaf tu kena baris di bawah qidam. Jangan baca qadam. Kalau qadam tu makna dia tapak kaki. Tapi kalau kita baca qidam, arti qidam tu sedia. Sedia, apa makna dia? Apa yang dikehendaki, yang dimaksudkan dengan sedia? Baik. Dan dikehendaki dengan dia, dengan makna sedia tu, sedia yang zati. Jadi makna qidam tu sedia. Tapi murad yang dikehendaki dengan sedia tu di sini pada perbicaraan sifat Allah Ta'ala ni, sedia yang zati. Apa makna sedia zati? Sedia yang bangsa zat, ataupun sedia dengan sendirinya. Itu makna sedia, sedia yang bangsa tersendiri. Okay. Okay. Yang tak tersangkut dengan siapa-siapa. Itu maksud sedia yang tersendiri itu makna dia tidak bersangkut paut dengan yang lain. Tak bersangkut dengan sesuatu yang lain. Atau makna sedia yang tersendiri ataupun sedia yang bangsa sendiri. Atau sedia zati tu. Ataupun ada juga ulama kata sedia zati mana sedia yang bangsa zat. Zat Allah Ta'ala lah. Baik, apa makna dia? Tadi huraiannya tak habis lah. Bukan tak habis. Setakat tu dia kata sedia tu sedia yang zati. Murad di sini ni. Yang dikenaki sedia atau qidam di sini ni ialah sedia yang zati. Apa makna dia? Dan maknanya ataupun pengertian sedia tu ketiadaan permulaan bagi wujud. Tiada mula. Tiada permulaan maksudnya tiada ada mula bagi wujud. Tiada ada mula bagi wujud. Kalau kita nak bagi faham lagi, Allah Ta'ala tu ada dengan tidak ada permulaan. Itu makna ketiadaan permulaan bagi wujud. Yakni bagi wujudnya zat. Zat Allah Ta'ala. Jadi setiap zat, kalau dia tidak ada mula, adanya tu tidak ada mula, maka dinamakan dia qidam. Adapun kita ni, kita ni ada ke tak? Ada. Tapi ada kita ni dimulai dengan tiada. Sedangkan Allah Ta'ala tu sedia dengan makna ada zat Allah Ta'ala tu tidak dengan permulaan. Tidak ada permulaan. Macam kita tu ada permulaan. Sebab ada kita dulu kita tak ada. Lepas tu bila dibuat, bila dijadikan, kita pun ada. Jadi ada kita tu start kita dijadikan. Itu mana mula tu. Tapi ada zat Allah Ta'ala ni dengan tiada permulaan. Itu makna ketiadaan permulaan bagi wujud. Bagi ada zat Allah Ta'ala tu tak ada permulaan. Baik, tengok ya. Syekh Ahmad ni kan, dia takut kita kurang faham. Dia takut kita tak faham. Dia hurai lagi. Tengok, dia kata, dia artinya, arti ketiadaan permulaan bagi wujud. Artinya, nya tu rujuk kat situ. Ni ngaji pondok ni dia kena lambat-lambat, kena faham elok-elok. Apa tu kata? Artinya, nya tu nak kembali ke mana? Kembali kepada ketiadaan permulaan bagi wujud. Kat situ. Artinya, arti ketiadaan permulaan bagi wujud tu, apa makna tu? Tiada mendahulukan ada Allah Ta'ala itu oleh Adam. Tengok. Tiada mendahulukan oleh ada Allah. Allah tu ada kan? Ada. Tapi ada Allah Ta'ala tu
tidak dimulakan dengan tiada. Dia ada je. Macam kita ni, ada permulaan dengan makna ada kita ni didahului oleh tiada. Dulu kita tak ada. Lepas tu bila kita dijadikan baru kita ada. Tu makna dia. Yang dikatakan qidam. Tiada mendahulukan oleh tiada mendahulukan ada Allah Ta'ala tu oleh Adam. Adam tu mana ketiadaan lah. Tu mana Adam. Bukan Adam. Adam dengan Ain. Kalau dengan alif tu nama hamba Allah. Nama orang ataupun nama Nabi kan. Itu Adam. Ini Adam. Adam dengan mana ketiadaan. Tu mana dia ketiadaan. Jadi bukanlah ada Allah Ta'ala tu dimulakan dengan tiada. Sekarang Allah ada. Tapi ada Tuhan tu dimulakan dengan tiada. Dulu Tuhan tiada. Yang itu salah. Macam kita tu, kita ni ada. Tapi ada kita tu, ada kita tu dimulakan dengan tiada. Dulu kita tiada. Lepas tu Allah buat kita, baru kita ada. Okey. Baik. Dan itu makna sedia. Itu makna sedia. Sedia. Apa makna sedia? Tiada permulaan bagi wujud. Faham kat situ pun sudahlah. Tiada permulaan bagi wujud. Jadi mana tiada permulaan bagi wujud tu maksudnya dua lah kat situ. Mana Tuhan tu tidak ada mula, adanya tu. Dan ada Tuhan tu tiada dimulakan dengan tiada. Ada dua. Faham kat situ tu ada dua. Satu, zat Allah Ta'ala tu ada, tidak ada mula bagi ada dia tu. Itu yang pertama. Yang kedua pula, ada zat Allah Ta'ala tu tiada dimulaikan dengan tiada. Tiada dimulaikan dengan tiada. Baik. Okey. Okay. Dan keluar. Keluar tu maksudnya dan kecuali ataupun tak termasuk dengan makna sedia yang zati tu. Bila kita sebut Allah Ta'ala tu sedia yang bahasa zat, jadi tak termasuk sedia-sedia yang makna lain. Macam mana? Dan keluar dengan sedia yang zati itu, sedia yang zamani. Sedia yang zamani. Jadi sedia zaman ini dia tak termasuk di dalam makna sedia yang zati. Baik, sebelum kita terus baca kitab ni, sebelum kita terus baca, jadi nisbah kepada ilmu ni, jadi sedia tu atau qidam tu dia terbahagi kepada 4. Qidam dia terbahagi kepada 4. Mana? Yang pertama, sedia yang zati. Sedia yang bangsa zat. Ini yang kita bicarakan di dalam qidam, di dalam ilmu tauhid atau pada membicarakan sifat Tuhan ni, kita bicarakan sedia ni, sedia yang zati ni lah. Sedia yang bangsa zat ni lah. Baik. Itu mana yang pertama. Tu sedia zati tu hanya milik Tuhan kita semata-mata. Tidak ada zat lain yang sedia tu sedia yang zati. Mana tidak ada permulaan bagi wujud. Ada. Hanya Tuhan saja. Ada pun makhluk, semuanya ada permulaan. Itu yang pertama, nak sedia yang zati. Yang kedua, dinamakan sedia sifati. Sedia sifati ni macam mana? Sedia sifati ni ialah apabila adanya zat yang sedia, yang zati, yang tidak ada permulaan. Dan kaedah kita pun, tiap-tiap zat dia mesti bersifat. Sama ada zat yang qadim, seperti zat Allah Ta'ala, ataupun seperti zat kita ni. Kita pun zat juga. Tapi zat kita ni baharu. Jadi
Bila kata zat Allah Ta'ala tu qadim, maka sifat yang ada pada dia. Kerana kaedah kita, tiap-tiap zat ni dia mesti bersifat. Ini pahaman ahli sunnah wal jamaah. Adapun pandangan Mu'tazilah, dia kata yang bersifat tu zat kita je dia kata. Adapun zat Allah Ta'ala tu tak bersifat. Ini tuan-tuan sekalian, ulama usuluddin ni, dia mengatakan pandangan Mu'tazilah macam tu, pandangan macam tu pandangan yang sesat. Pandangan yang tidak sebenar. Kerana tiap-tiap zat tu mesti bersifat. Yang Allah sendiri kata yang dia tu bersifat dalam Quran. Qadirun, alimun. Itu semuanya adalah nama bagi sifat. Nama bagi zat yang bersifat dengan, kalau alimun, zat yang bersifat dengan ilmu. Mestilah ada sifat baru terbitnya alimun. Mesti ada sifat ilmu. Baru namanya alimun. Mesti ada sifat kudrat. Baru namanya kudrat. Qadirun. Itu namanya sifat. Sedangkan Mu'tazilah dia kata, Allah Ta'ala tu dia kata, qadir dengan zat. Alim dengan zat. Hayyun dengan zat. Tu dia kata macam tu. Jadi yang tu jauh daripada sebenar lah. Yang sebenarnya sifat zat Allah Ta'ala ni bersifat. Jadi sedia yang sifati ni, tengok pada zat. Kalau zat Allah Ta'ala tu sedia, maka dah tentu dah sedia kan. Saya letak kalau tu bukan maknanya andaian-andaian tak. Kita dah pegang dah zat Allah Ta'ala tu sedia, yakni qidam, membawalah kepada sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala tu juga turut sama jadi qidam. Jadi sifat Allah Ta'ala tu qidam tak? Qidam. Sedia tak sifat Allah Ta'ala tu? Sedia. Bukan mana sifat Allah Ta'ala tu ada permulaan, tak. Adanya Allah Ta'ala ni, maka sekali dah dengan sifat dia. Adanya zat Allah Ta'ala ni, sekali dah dengan sifat-sifat dia. Jadi sifat dia tu turut sama jadi qidam juga. Kudrat tu qidam, iradat tu qidam. Okey, baik. Itu namakan sedia yang sifati. Yang ketiga, sedia zamani. Qidam zamani. Itu yang ketiga. Sedia yang zamani ni macam mana? Sedia yang zamani ni kita tak bicara dalam sifat Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab qidam zamani ni dia tak sangkut pun dengan pada zat Allah Ta'ala. Sedia yang zamani ni ialah sifat ataupun sifat yang baharu atau kena pada makhluk. Kenapa? Kerana bila kita sebut sedia zamani tu lama yang bangsa masa. Berapa tahun? Setahun. Sekurang-kurangnya setahun. Kalau orang tu hidupnya setahun, maka dinamakan dia qidam. Tapi bukan qidam zati. Qidam yang zamani. Ada pun orang tu kalau hidup tak sampai setahun lagi. Mungkin 9 bulan atau mungkin 6 bulan atau baru dia lahir. Jadi kalau tak sampai setahun, tak dinamakan qidam. Baik, itu yang ketiga. Tapi kita namakan kita ni qidam zamani. Kalau yang dah lebih daripada setahun, dinamakan qidam. Kita ni qidam tak? Qidam. Tapi bukan qidam yang zati tu. Tapi kita ni masuk dalam qidam zamani. Itu yang ketiga. Yang keempatnya ialah qidam idafi. Qidam idafi ni macam mana? Qidam idafi ni ialah disandarkan. Siapa yang paling dulu? Umpamanya bapa dengan anak. Siapa dulu? Bapa lah yang terlebih dahulu. Maka bapa tu namakan qidam idafi, nisbah pada anak. Kalau datuk dengan cucu, maka datuk tu lebih qidam daripada cucu.
Tapi kidam apa? Kidam yang zamani. Jadi daripada 4 ni, kita hanya membicarakan satu aja. Yang mana? Yang pertama, kidam zati, kerana ianya kidam zati ini ialah sifat Allah Ta'ala. Kenapa kita tak bicara kidam kidam sifati? Kerana dah maklum dah. Bila kita sebut zat Allah Ta'ala tu kidam sedia, maka tak perlu bicara dah lah. Tak perlu bicara lah sifat dia tu. Tentulah sifat dia turut juga jadi qidam. Kenapa? Kerana tiap-tiap zat, tiap-tiap sifat yang berada pada zat yang qadim, maka sifat tu turut sama jadi qadim. Kenapa? Kerana sifat dengan zat tidak boleh bercerai tanggal. Dia tak boleh berpisah. Bila sebut sifat, keberadaan dia mesti pada zat. Dia tak boleh bercerai pada zat. Tak mungkin, tak boleh. Tak terima pada akal kita, tuan-tuan. Baik. Jadi, tak termasuk dengan sedia zati itu, sedia yang zamani. Makna sedia zamani itu apa dia? Iaitu panjang masa. Panjang masa. Panjang masa itu berapa lama? Panjang masa itu kata dalam kitab ni ialah selama 1 tahun lebih. Bila dah sampai masa 1 tahun ataupun lebih setahun sehari, setahun sebulan, setahun setengah. Contohnya, maka orang tu dinamakan dia qidam, tapi qidam zamani lah. Ni tak termasuk dalam perbicaraan kita sedia yang zamani, yang panjang masa. Pasal apa? Sebab sedia yang zamani ni serta terdahulu adam, terdahulu oleh ketiadaan. Jadi maknanya kalau orang tu pun namakan dia qidam, tapi qidam zamani lah. Maka kenapa namakan qidam juga? Sebab dia lama hidup. Tapi walaupun dia dah lama, dia ada tu dah lama, lebih setahun sekalipun, tetapi ada kita ni, ada zat yang hidup lebih setahun ni, ada permulaan. Itu dia katanya terdahulu Adam, serta terdahulu Adam. Serta serta dimulakan dengan tiada. Jadi ada kita tu dimulakan dengan tiada. Kita pun ada kita pun ada dah sampai 1 tahun. Maka dinamakan kita tu qidam, tapi bukan qidam zati tu. Qidam zamani. Yang tu kita tak masuk dalam perbicaraan. Maka tiada dikendaki di sini, yakni pada perbicaraan sifat qidam Allah. Okey. Jadi tak termasuk. Yang kita bicara ni hanya qidam zati sahaja. Baik, tengok ya. Kita ni kan tuan-tuan, kita ni ada permulaan ya, ada permulaan. Ada mula kita ni, semua kita mengaku ada permulaan belaka. Sebab itulah tarikh lahir kita tu ada. Jadi tarikh lahir kita tu lah yang menunjukkan kita tu ada permulaan. Baik, tengok ya, tuan-tuan ya. Kemudian kita hidup sampai masa dia roh mati pula. Mati kita tu, tiada kita tu, ada permulaan tak? Ada juga. Sebab itulah tuan-tuan ya, tarikh mati kita pun orang pun catat, orang pun tulis di batu nisan tu. Maksudnya tiada kita tu ada permulaan. Baik. Okey. Soalan saya ni tuan-tuan, sebelum kita wujud ni kita tak ada. Kita tak wujud. Okey. Tak wujud yang kali pertama sebelum kita wujud tu, ada permulaan ke tak ada permulaan? Maka jawapannya tuan-tuan,
Tiada yang kali pertama kita tu, yang first kali kita sebelum kita ada, kita tak ada tu. Ketiadaan kita pada masa tu tidak ada permulaan. Kenapa pula Ustaz tak ada permulaan tiada kita tu? Kerana masa tu belum lagi Allah menciptakan masa, belum lagi Allah buat masa. Masa tu belum ada mentari, belum ada bulan, belum ada peredaraan masa. Masa tu belum ada lagi. Kita memang tiada, asal kita memang tiada. Maka tiada kita yang kali pertama tu tiada permulaan. Tapi ketiadaan kita kali kedua tu, yang tu ada mula. Bila kita mati, bila matinya tu? Matinya pagi tadi, 10.45 pagi tadi. Mati kat mana? Hospital. Kenapa dia? COVID. Tengok. Ada permulaan tuan-tuan. Tiada tu. Lepas tu dikebumikan. Tiada langsung. Tak ada lah nampak atas muka bumi lah. Tiadalah dia. Tapi tiada tu ada mula tu. Tapi tiada kita yang kali pertama tu, yang tu tak ada permulaan. Kenapa? Sebab masa tu dinamakan waktu azali. Waktu azali tu tak ada permulaan tuan-tuan. Tapi waktu azali tu dah habis dah waktu ni. Kenapa? Sebab waktu azali tu habis waktu dia tu apabila Allah jadikan makhluk. Bila start Allah jadikan makhluk je, maka selesailah yang dinamakan waktu azali. Lepas daripada tu, waktu apa pula? Lepas daripada Allah jadikan makhluk, dinamakan waktu tu apa? Waktu imkan. Itu kena ingat tu. Walaupun bukan fardu ain. Tak tahu pun tak dosa. Tapi tuan-tuan bezalah. Kalau orang tu tahu dengan orang tak tahu, maka orang yang tahu lebih baik daripada yang tak tahu, walaupun dinamakan bukan fardu ain. Baik, kemudian kata tuan kitab ni, dan mustahil lawannya lawan bagi qidam. Mustahil lawannya lawan bagi qidam. Ataupun boleh kita tanya ni, dan bermula lawannya lawan bagi qidam tu mustahil. Tak terima pada akal kita sabitnya lawan bagi qidam pada zat Allah Ta'ala tu. Apa dia lawan bagi qidam? Iaitu hudusun. Hudus, baharu. Jadi baharu Allah Ta'ala tu tak terima pada akal. Apa sebab tak terima pada akal tuan-tuan? Nanti tengok ya. Kalau Allah Ta'ala ataupun Tuhan tu jadi baharu, tentulah ada yang menjadikan baharunya tu. Tentulah Tuhan tu, kalaulah Tuhan tu baharu. Bila setiap Tuhan tu dia baharu, tentu ada yang membaharukan dia. Jadi sebab itulah jadi mustahil. Takkan ada Tuhan tu ada pula yang lebih kuasa daripada dia pula menjadikan dia. Baik, itu kata mustahil pada akal, artinya baharu. Okey, tengok ya. Mana jalannya kata mustahil kata Allah Ta'ala tu baharu? Mana dalil, mana nak menyabitkan Allah Ta'ala tu qidam? Nak menyabitkan Allah Ta'ala tu bersifat dengan qidam. Dalil tu. Peranan dalil. Bila kita dalil-dalil tu mana perkara yang menunjukkan Allah Ta'ala tu bersifat dengan qidam. Mana dalilnya? Iaitu bahawasanya jika ada ia Allah Ta'ala tu baharu. Kalaulah Allah Ta'ala tu baharu, apa jadi? Jika ada ia baharu, nescaya berhajat ia Allah Ta'ala Tuhan tu kepada yang membaharukan dia. Jadi dia berhajatlah kepada yang membaharukan ada dia tu. Yang mengadakan dia lah. Maksudnya membaharu tu maksudnya yang menjadikan dia ada. Jadikan dia ada. Mestilah ada yang menjadikan dia.
Yang tu yang akal kita tak boleh terima. Lepas tu kita dan iaitu berhajat kepada yang membaharukan dia tu mustahil. Tak boleh terima pada akal kita. Kenapa tak boleh terima tuan-tuan? Jadi tak boleh terima jalan dia tu kerana akan jadi daurun satu istilah. Jalan dia. Kalau Tuhan kita tu baharu, maka tentu ada yang membaharukan dia. Okey, yang membaharukan dia tu dialah Tuhan. Tuhan tu baharu juga. Bila kata Tuhan tentu dia baharu juga. Kalau Tuhan tu baharu. Maka tuan-tuan kaedah macam ni dinamakan daurun. Apa makna daurun? Daurun tu maknanya artinya berkeliling. Berkeliling. Berkeliling tu maksudnya kan gini. Contoh dia, katalah A tu Tuhan. Katalah A tu Tuhan. Tapi A ni pun baharu juga. Ada yang menjadikan dia. Siapa yang jadikan dia? B yang jadikan dia. Maka situasi macam tu B itulah Tuhannya. Sebab B tu yang menjadikan A. Katalah A ni Tuhan. Tapi sebabkan dia baharu, kalau Tuhan tu baharulah. Ni nak menguatkan dalil kita. Kalau Tuhan tu baharu, maka tentu ada yang membaharukan dia. Yang membaharukan dia siapa? Oh, pada kaedah contoh kita ni B yang menjadikan A. Ketika tu situasi macam ni, maka B itulah Tuhan. Bila kata B tu Tuhan, B tu baharu juga. Maka siapa jadikan dia? C jadikan dia. Baik. Okey. Bila kata dia C lah Tuhan. Sebab C yang menjadikan B. Walaupun B jadikan A sekalipun, tapi puncanya C yang jadikan B. Masa itulah C itulah Tuhan. Dia pun baharu jugalah. Kalau nak menyabitkan dalil ni, C itu pun dah baharu juga. Walaupun dia Tuhan, tapi dia baharu juga. Siapa yang jadikan dia? Yang jadikan dia. Padahal tadi kita kata B yang jadikan A. Tiba-tiba A pula jadikan C. Yang terakhir pula dah. Baik, situasi macam ni tuan-tuan. Yang dikatakan daurun ni, akal siapa yang boleh terima? Kalau ada akal orang boleh terima, maka tuan-tuan, akal orang tu ada something wrong lah. Ada yang tak kena lah pada akal dia. Sebab akal yang sempurna ni, dia tak boleh terima macam tu. Kenapa tak boleh terima? Kerana situasi yang berkeliling daurun ni, kenapa? Kerana berhimpun perkara yang mustahil. Mana mustahil pada akal tu? Berhimpun dua yang berlawanan pada satu benda. Tengok ya. Ni tengok bapak ni kena pakai otak lagi ni, kena fikir ni. Dia tak boleh tengok apa ni, tengok laptop tu, tengok saya. Tengok tu. Kena perhatikan dan yang biasa kan kita sambil-sambil kita ngaji ni kita fikir. Sambil-sambil tu kita berfikir. Tengok ya. Okey. Berhimpun dua yang berlawanan. Apa dua yang berlawanan tu? Ada dan tiada pada satu benda. Tengok ya. Ketika A tu kena jadi, siapa yang menjadikan dia? B yang jadikan dia. Maksudnya pada ketika tu A tak ada lagi lah. Sebab itulah B jadikan. Maka tu A tak ada lagi. B yang jadikan. Tapi bila kita tengok ketika mana C yang kena jadi, A yang jadikan dia, seolah-olah masa tu A dah ada dah. Macam mana kalau kata dia tak ada, macam mana dia nak jadikan C tu? Jadi berhimpun pada A tu dua persoalan mustahil pada akal. Ada dan tiada berhimpun pada satu benda. Okey, tengok B pula.
B ketika dia menjadikan A tu nampak macam dia dah ada lah kan. Kalau dia tak ada macam mana nak jadikan A tu? Mana dia ada dah. Tiba-tiba bila kita tengok C yang menjadikan dia, masa tu nampak C tak ada lagi ni. Padahal yang menjadikan C tu A. Sedangkan A, B yang jadikan. B tu pula C yang jadikan. Tiba-tiba A yang jadikan C pula. Dia turun ke bawah pula dah. Maka tuan-tuan, ketiga-tiga ni tak boleh terima pada akal. Jadi contoh berkeliling daurun ni, nak buat 2 pun boleh. Nak buat 3 pun boleh. Nak buat 4 pun boleh tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi daurun ni tak boleh terima pada akal kita lah. Akal yang sebenar. Ni kenapa kita sampai macam ni kita buat dalam kitab ni? Kerana tuan-tuan nak menguatkan dalil. Nak menguatkan dalil. Kalau orang Wahabi tuan-tuan, dia pelekeh je kitab ni. Apa ni? A jadi B jadi C, C jadi D. Apa ni contoh? Yang tu dia tak reti. Kita buat andaian tu, bukanlah andaian tu andaian kosong. Andaian tu kita nak menguatkan dalil. Yang Allah Ta'ala tu tak baharu. Kalau baharu, tentu jadi macam ni. Okey. Yang kedua, istilahnya, kalau Tuhan tu baharu, maka jadi tasalsul, bukan tersasul. Tasalsulan. Tasalsala, ya tasalsalu, tasalsulan. Jadi bila kata Tuhan tu baharu, maka dia akan jadi 2 ni lah. Satu namanya daurun, satu namanya tasalsulun. Tasalsulan ataupun tasalsul. Tasalsulun. Okey. Tasalsul ni macam mana pula? Tasalsul ni gini. Dia kata berhubung-hubung yang tiada berkesudahan. Jadi macam ni contoh dia. A tu Tuhan, A tu baharu. Siapa jadikan dia? B jadikan dia. B lah Tuhan. Oh, B pun baharu juga. Siapa jadikan B? C jadikan B. C lah Tuhan. Okay, C tu baharu juga. Siapa jadikan C? D jadikan dia. D lah Tuhan. D pun baharu juga. Siapa jadikan dia? E jadikan dia. E lah Tuhan. Siapa? E pun baharu juga. Siapa jadikan dia? F jadikan dia. Sampai kesudah tidak ada kesudahan, titik notahnya tak ada masa tu kan. Jadi yang macam tu akal siapalah yang boleh terima. Jadi tak ada siapa yang boleh terima. Akal siapa pun tak boleh terima macam tu. Jadi nak menguatkan dalil dengan jalan ni. Kalau kita faham Quran, faham hadis, tak ada masalah. Tapi dalam dunia ni, orang awam macam kita ni, payah nak memahami Al-Quran tu. Jangan ingat, Quran mudah je, ada terjemahan dah. Terjemahan tu bukan tafsir lagi tu. Jagalah. Baik. Okey. Jadi tasalsul dua benda ni, daurun dan tasalsul tu tak boleh terima pada akal. Sebab tu dia kata, dan kedua-duanya, mana kedua-dua tu? Daurun dan tasalsulun tu, kedua-dua tu mustahil pada akal. Jalan dia saya dah bagi tadi. Jalan macam mana jadi mustahil tu, yang kita tak boleh terima pada akal kita tu, jalan tu saya dah bagi dah. Baik. Dan jadi maknanya bila jadi macam tu, kita tak terima pada akal. Maka pada ketika itu akal mengatakan sabitlah Tuhan tu qidam, yakni tak baharu, sedia Tuhan tu, ada dia sedia. Okey. Bila dah kita pegang macam tu, dan apabila sabit qidamnya, qidam Allah Ta'ala ni, mustahil lah atasnya baharu. Jadi tak terimalah pada akal kita tu baharu dengan dalil. Dalil kita dalil akal, bukan dalil kita tu dalil Quran hadisnya, dalil akal. Akal kita duduk kat kita ni, kita fikir
nak mengesahkan iman kita tuan, dan kita pegang betul yang Tuhan tu adalah sedia, tak baharu. Okey. Jadi mustahillah baharu. Jadi mustahillah atasnya atas Allah Ta'ala tu baharu. Baik tuan-tuan ya. Qidam ni daripada qidam 5 sifat ni. Daripada qidam dan 4 lagi ke bawah. Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, dan wahdaniyah. Ingat, ni kena bilang, kena reti lah. Bila sebut qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, dan wahdaniyah. 5 sifat ni nak dinamakan dia sifat salbiyah. Nak dinamakan dia sifat salbiyah. Qidam tu salbiyah, baqa tu salbiyah, mukhalafatu ta'ala tu salbiyah. Sampailah kepada wahdaniyah, nak dinamakan sifat tu di dalam gelanggang salbiyah. Okey, apa makna salbiyah? Salbiyah tu kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu moden ni tuan-tuan negatif. Baik, itu nama negatif. Negatif tu apa? Menolak lah. Jadi menolak. Jadi menolak apa tu? Menolak. Sebab itulah sifat salbiyah ni tu pada makna dia, sifat salbiyah ni nak menafikan ataupun menolak sifat yang tidak layak bagi zat Allah. Menolak sifat yang tak layak. Contoh qidam tadi kan. Okey, qidam mana apa? Sedia. Sedia dengan mana apa? Tidak ada permulaan. Tengok. Kita tak tiada permulaan. Tu menafikan permulaan lah tu. Jadi permulaan tu lah sifat kekurangan. Jadi kalau Tuhan tu ada permulaan, jadilah daurun dan tasalsul tu. Sebab itulah kita kata, tuan-tuan sekalian, kita kata sifat salbiyah ni makna dia menafikan ataupun menolak sifat yang tidak layak ataupun sifat kekurangan, menolak sifat kekurangan pada zat Allah, pada makna. Qidam tu makna dia apa? Terjemahan dia sedia. Makna dia apa? Makna dia ialah menafikan sifat yang tidak layak bagi zat Allah. Mana sifat tak layak tu? Kalau qidam ada permulaan tu tak layak bagi Allah Ta'ala. Kita nafikan, letak tiada permulaan. Okey, baqa. Baqa mana apa? Kekal. Itu terjemahan dia. Baqaun. Terjemah dalam bahasa Melayu, kekal. Apa makna kekal? Kekal makna dia tiada akhir. Nampak? Menafikan yang tak layak. Ada akhir tu tak layak bagi Allah Ta'ala. Tiada akhir itulah hanya yang layak bagi zat Allah Ta'ala tu ada akhir. Ada akhir tu tak layak bagi Tuhan. Jadi kita nafikan tiada akhir bagi wujud zat Allah Ta'ala. Begitulah seterusnya tuan-tuan. Jadi buat kerja sendiri, buat apa? Orang panggil buat homework. Kita sendiri buat. Lepas tu daripada dan baqa mukhalafatu al-hawadith, qiyamu ta'ala binafsih wahdaniyah tu kita buat sendiri, fikir sendiri. Apa makna mukhalafah? Bersalahan dengan segala yang baru. Apa makna bersalahan? Tak menyerupai. Buat sendirilah. Wallahu a'lam. Yang ketiganya baqaun. Kita masuk pula nanti pada membicarakan sifat Tuhan yang wajib bagi Allah Ta'ala sifat ni. Yang ketiga, wallahu a'lam bisawab. Baik, ada soalan? Ada soalan apa-apa nak tanya? Silakan. Kalau tidak ada soalan, kita tangguh dulu. Kalau ada soalan, silakan.
Tak ada. Saya harap-harap boleh fahamlah. Itu harapan saya lah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala campakkan pada kita kefahaman untuk kita jadikan pegangan sampailah kita menemui ajal. Sebab kita nak mati belaka dan ini. Kita nak bawa benda ni lah. Nak bawa benda ni ke akhirat. Kita nak bawa ilmu ni tuan-tuan sekalian lah. Wallahu a'lam. InsyaAllah terang nyata dah tu kan. Wallahu a'lam bisawab. InsyaAllah kita berhenti dulu . Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya azimah sultan, ya qadiman ihsan, ya ta'iman ni'am, ya kasirajud, ya wasi'al ata', ya khafiyya lutuf, ya jami' sana', ya haliman la ya'jal. Salli ya Rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. رضا الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد والشكر ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزال لك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخير يسر علينا كل عسير وتسر عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ما يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. الله بحق ما يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. الله بحق سيدنا محمد أحرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بك نفك الذي لا يرم وارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك صفاتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.